menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu. Waalaikumsalam, Rosdi. Okey, kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran position semalam. Sayang, kita ada untuk mana semalam DEX. DEX kita kena SL yang ni. Ya. Nampaknya market extend dan mengambil lain punya extension. Ini kita masuk dekat kawasan sini semalam, di sini. Kita masuk dekat area sini semalam dan dia kena SL, kita dekat sini. Dia masuk kat sini tapi nampaknya ini masih lagi ditandakan sebagai 4. Itu lebih kepada ni, maksudnya dia ambil kepada apa dia? Kepada struktur dalam-dalam ni. Saya tak berapa gemar ni, maksudnya dia macam ni. Ini adalah struktur yang macam ni. Kejap. Ini kadang-kadang berlaku, itu tak dapat dielakkan kalau itu berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku, konektor yang macam ni saya tak dapat nak. Kita tak dapat nak jangka kalau itu berlaku. Itu dalam, kalau anda tengok dekat indikator dekat situ, dekat kawasan sini, itu kita tak dapat nak jangka tau, Rosdi. Bila kita trade kan, kita tak dapat nak jangka. Yang saya tahu 1, 2, 3 kita jangka untuk entry dekat kawasan 100%. Yang macam ni kita tak dapat nak jangka. Ni benda dah jadi, senang lah kita nak cerita kan. Jadi maksudnya konektor dekat sini. Macam mana kita nak tahu konektor satu batang macam tu kan? Kalau anda tengok, kecuali ada pergi dekat time frame yang macam ni baru nampak. Time frame macam ni baru dia nampak kan. Macam mana nak tengok kan? Itu tak dapat nak elak lah dalam trading. Dalam live trading tak dapat nak elak. So konektor dia kawasan sini. Jadi jangan heran. Saya tak tandakan Kalau nak tandakan dia adalah seperti ini. Itu A, itu B, itu C. Itu tanda dia. Tak dapat nak elak lah. Jadi saya tak dapat nak kesan kalau dia macam ni. Kalau trade kita nampak ini kan, kita akan tarik kepada macam ni. Kalau itu berlaku kita tak dapat nak kesan. Okey, yang macam ni macam mana kita nak tahu waktu ni dia jadi macam ni kan? Waktu ni kat sini dia macam ni. Tak dapat nak tengok kan? Sampailah dia macam ni. Macam mana kita nak tahu situ ada konektor kan? Tak dapat nak kesan. Dekat 5 minit nampak. Dekat 5 minit anda akan nampak dia. Situ ada konektor. So tak dapat nak kesan. Okey. Okey, jadi ini hit negatif 1R. Saya replace dia dengan Nasdaq. Nasdaq kalau dia buat full konektor tempat yang sama tadi lebih kurang. Kalau ini berlaku, if dia buat flat daripada sini, A, B, 1, 2, 3, 4, one more down, satu lagi ke bawah. Ataupun ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, A, B, 1, 2, 3, 4, one more down, satu lagi down. Kalau dia tak complete, tak fill, tak boleh buat apa. Tapi apa pun anda berada dekat kawasan support untuk indeks. Okey, kita lihat dulu apa yang dalam pasaran, data daripada sudut kalender, apa yang kita nampak. Pagi tadi kita ada New Zealand punya CPI, data inflasi dia seperti jangkaan pasaran keluar lebih tinggi. Kita ada few data inflation hari ini. Kita ada Kanada, kita ada untuk UK pada petang nanti. So expectation pasaran adalah inflasi yang lebih tinggi more demand, orang berbelanja lebih banyak, kita ada masalah bekalan barangan,
permintaan yang tinggi, masalah pengeluaran, komoditi yang mahal. Jadi ini semua meningkatkan kepada inflasi. Itu yang kita nampak. Retail sales untuk Australia mengejutkan ke atas 1.4%. Manakala kita ada few news, kita ada contohnya, apa kena-mengena bola dengan pasaran kewangan? Fikri, Roslan, kita ada European Super League kan? Kita ada tim-tim Liverpool, tim satu lagi merah saya tak ingat nama, Chelsea, Manchester City, few teams dekat UK dan few teams dekat Spain yang cuba untuk membentuk satu breakaway league dan apa kesan dia kepada ni, dan cerita dia itu tak jadi. Okey, deal untuk kelab-kelab ni, dia belakang dia disponsor oleh JP Morgan, 4.8 bilion peruntukan yang cuba diberi oleh yang disediakan oleh JP Morgan. Maksudnya JP Morgan akan ada untung daripada 4.8 bilion. Ya. Yang label league Jangan ada tengok news je, tak jadi, Liverpool penyokong dia tak suka, FSG nak ambil alih dan lain-lain. Bukan. Anda bukan tengok benda tu sebagai itu je. Anda tengok dia daripada sudut sebagai seorang trader. Macam mana anda tengok benda tu sebagai seorang trader? Tengok siapa financial dia, bank mana. Bank dia adalah JP Morgan yang cuba untuk, maksudnya kalau bank terlibat, bank akan ada untung kan. Bank tak buat kerja free. Jadi cerita dia, keuntungan tu dah diletakkan dalam propose keuntungan untuk JP Morgan pada yang depan. Jadi sekiranya deal ni tak jadi, JP Morgan punya perolehan akan jatuh sikit. Itu 4.8 bilion tau, bukannya 4.800. Mungkin kita akan ada charges daripada JP Morgan dalam millions, dalam jutaan, yang dia hilang potential income dia ke depan. Jadi fikirkan benda-benda macam ni. Kita juga ada kebimbangan pasaran mengenai kes COVID-19 yang nampaknya meningkat, kecuali kat Eropah, US dan lain-lain meningkat, India dan lain-lain, kecuali dekat Eropah. Kecuali kat Eropah. Eropah masih lagi lockdown, France, Germany dan ni semua. Kita ada Jepun, Jepun yang mengumumkan lockdown dia kecuali untuk daerah Kyoto. Kyoto juga dijangka akan meminta supaya lockdown berlaku, dan itu menyebabkan pasaran saham lebih lemah, terutamanya untuk Japan ni. Kita masih lagi melihat Topix dan juga Nikkei jatuh. Kita nampak untuk US punya futures menunjukkan kelemahan, biarpun kita ada perolehan syarikat yang lebih tinggi, Netflix lebih tinggi, perolehan dia semalam awal pagi tadi lebih tinggi, tetapi jumlah pelanggan dia, ni maksud dia, kita ada, ni kalau anda nak faham untuk tech sector, bagi mereka yang membeli ataupun memegang saham tech sector, okey, fahamkan dia macam ni. Kita ada semasa COVID-19 punya peak, kuartal pertama 2020, company-company online ni, termasuk kita sendiri, kita duk beli barang online tau. Termasuk kita lah. Anda akan nampak IT, company berkenaan dengan IT dan segalanya meningkat pada kuartal pertama 2020. Orang yang tak pernah subscribe Netflix, wife saya pun subscribe Netflix, macam-macam lah. Kita akan nampak yang ini semua company ICT lah, Information Communication Technology, semuanya meningkat pada kuartal pertama. Hampir ke semua lah. Kita ada Nasdaq yang outperform. Dan apa yang berlaku pada kuartal kedua, masih naik. Masih naik. Kuartal ketiga, kita dah mula, some ekonomi dah mula buka. Jadi dia punya ni plateau. Maksudnya dah mula sideway. Kuartal 4 ini. Dia punya peningkatan semakin rendah. Tetapi ini daripada sudut demand. Dia naik tetapi dia mula plateau. Anda tengok saham
saham contohnya kita ambil seperti Apple, kita ambil Apple lah, kita ambil saham Apple lah. Ada tengok pergerakan saham dia sejak daripada kuarter pertama. Pada tahun lepas. Sejak daripada kuarter pertama, peningkatan dia macam ni. Ya, peningkatan dia naik dan itu menggambarkan apa yang kita nampak yang saya ceritakan tadi. Nampak tak? All this dia berkaitan tau. Tapi cerita dia penilaian. Penilaian untuk company ni dia punya dia punya harga tu berbanding dengan perolehan dia dah melangkau, gandaan dia dah melangkau, price to earning dia dah jauh sangat. Ni yang masalahnya dengan ni dan sekiranya ini masih peletur, you might see ini berlaku. Kita dah nampak kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter pertama tu dah nampak. Okey, kuarter pertama dia punya perolehan naik, tetapi jumlah subscriber dia jatuh. Jumlah dia ni masih naik. Dan apa expectation anda kepada kuarter kedua? Sebab apa saya tunjukkan Apple tadi? Ini adalah syarikat, Apple ni adalah syarikat yang tersenarai dan membentuk sebahagian besar daripada S&P 500, daripada sudut weight Nasdaq, ni futures dia, dan juga kepada ni benda-benda dia. Jadi kalau ini mula jatuh dan saya expect dia tak akan, there will be some form of correction lah. There will be some form of correction. No matter apa yang saya lukis dekat sini, no matter apa saya lukis kat sini, I am looking at this more sekarang ni sebagai ini. 1, 2, 3, 4. Dan kalau high dekat sini tak break, we might start to see ini. Faham? We might start untuk lihat ini. Sekiranya high dekat sini tak break. Kalau Apple melakukan benda ni, anda rasalah ini buat apa? Anda rasalah ini buat apa? Faham? Jadi saya nak tengok satu lagi high. Before yang apa saya sebutkan tadi mungkin mula berlaku. Satu lagi high before correction yang lebih besar berlaku dalam wave 2. Membetulkan March punya, membetulkan apa ini. Don't worry about apa yang saya lukis kat sini. Yes, semua buat yang sama kan. Nampak dia sama. Ni dengan Nasdaq. Kita tak tahu whether itu akan berlaku ke tak. Yang saya tahu, sekiranya kita nampak ini incomplete sequence, kita trade. Tapi keep that in mind, kita mungkin dah ada wave 5 ni kat sini. Ataupun kita mungkin dah mula wave 1 ni kat sini. Either one. Saya lebih nampak ini instead of 5. Kalau 5 tu besar sangat. Ini besar sangat. Correction yang lebih besar. Okay. Either 1 ni kat sini ataupun antara 2, 5 ni kat sini. Kalau 5 tu kat situ, wow. Dan anda akan ada correction yang besar macam ni. Dan kita akan ada correction yang besar macam ni. Ini adalah untuk ni. Saya tak nampak benda ni lagi lah, belum. Tak ada sebab. Tak ada sebab dalam market yang nak kata benda tu. But bear in mind, tapi anda tak pergi short index. Anda tak kata ini pucuk, ini pucuk. Jangan buat benda tu. Itu mengarut. Ini uptrend.
Ini uptrend. Ada cerita macam mana. Tapi bear in mind, kita dah dekat wave 4545. Ya. Yang kecilnya pun 4545. Hanya jika ada momentum sequence anda trade. Anda dalam 4545. Kita dah kena semalam dengan yang structure yang macam ni, yang saya sebut ni. Kenapa saya highlight benda ni? Yang structure yang entah apa-apa macam ni, yang macam ni, dia berlaku apabila kita dekat wave 45. Dia macam ni. Dia tak akan berlaku bila kita dekat 1-2. 1-2 kita akan nampak yang lebih nyata. Bila time frame besarnya pun buat benda tu, time frame kecilnya pun buat benda tu, saya tak akan tandakan macam ni. Itu against apa secara saya tanda. Itu sebahagian daripada market, kita tak dapat nak elak. 4-5 yang macam tu, kita tak tahu. Okey, jadi kita lihat kepada chart kepada malam ni, tumpuan kepada cerita inflation tadi, cerita inflation dan Bank of Canada. Bank of Canada dijangka akan mengekalkan kadar faedah, and market nak tengok adakah dia akan mengurangkan purchase dia. Market menjangka dia akan buat daripada 4 bilion kepada 3 bilion sebulan, pembelian aset dia diturunkan. Tapering, dia sedang taper. Okey, itu Bank of Canada. Pada esok kita akan ada ECB dijangka bahasa yang lebih positif. Ekonomi dekat Eurozone, jumlah kes terkawal, tapi dengan caution bahawa everything, sekiranya jumlah kes meningkat, itu boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apa lain dia nak kata? Kalau anda pun anda nak kata apa lagi kalau anda dekat ECB kan? Kalau saya, itu yang saya kata. Tak ada lain, tak ada benda lain nak kata. Okey, kita tengok kepada indeks satu-satu, apa peluang dagangan yang ada. US 500, ini mungkin dah habis. Apa pun saya jangkakan one more low. One more low sebelum dia naik ke atas. Okay, ini boleh long tak? Tak. Anda tak long kat sini sebab sini tak ada. Sini dalam equilibrium je. Sini dalam equilibrium. So ini kita tak trade. US 30 yang cantik. Semalam saya tandakan kat sini kan. Tapi apa pun konektor dia nampaknya tempat lain. Tapi tak kisah. Ini lebih sikit daripada 1618. Ini pun lebih sikit daripada 1618. Itu tanda-tanda bahawa market nak mula jatuh tau. Benda ni dalam time frame kecil anda akan nampak. Yang ni lepas tu dia naik balik. Tu yang dia nak jatuh besar. Tu sebab saya kata tadi, mungkin kita nak habis ini. Kita tak ada benda ni. Kita mungkin habis yang ini. Yang besar lagi. Itu tanda-tanda dia dah mula keluar. Okey, so kat sini kalau kita ambil, saya terpaksa tandakan macam ni untuk tak ada 1618. Jadi sini truncated. Sini truncated. Tak sampai 1. So ada kemungkinan untuk dibuat satu lagi ke bawah, lepas tu naik. Okey, kalau dia buat satu lagi ke bawah, ini A, apa pun ada tak trade kat situ. Letak limit order. Tak payah tunggu satu-satu candle. Dia tak sampai tak trade. Simple. Bukannya makin banyak trade makin untung. Tak. Buang cara fikir tu. Buang. Tak ada entry, tak ada. Tak ada setup, tak ada. Tunggu tempat. Letak limit order. Stop loss, TP. Anda akan tahu prestasi anda kalau anda buat benda tu. Kalau anda jenis pandai trade, semua lekuk nak tekan, main tekan je bila anda ada masa, anda tak akan tahu prestasi anda tau. Kalau anda buat benda tu, ada harinya anda buat magic. Kesilapan yang sebelum-sebelum ni sama je. Kena stop loss, nak buat macam mana? Kena TP nak buat. Bagi saya trading macam tu je. Jangan pandai trade. Jangan. Anda cuma ikut kepada teknik. Itu je. Okey, ini saya jangkakan dia buat flat. A, B,
1, 2, 3, 4, one more down. Dalam diagonal habis. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam diagonal. 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang dia pun. Saya expect benda tu. Dia tak sampai. Nak buat macam mana? Tak tekan. Ni nak naik bang. Nak buat macam mana? Saya tak akan tekan. Don't do that. Anda tak tahu apa kalau anda ada masa anda tengah gunakan teknik tu dan dia tak sampai. Anda terjumpa kebetulan anda buka chat, anda tekan. Okey, prestasi anda naik. Tapi masa-masa lain yang dia berlaku, anda tak buat. Jadi anda tak tahu apa sebenarnya prestasi sistem tu tahu. Start itulah yang anda pandai trade. Ada hari je yang anda buat benda tu yang sebenarnya dia lain. Katalah dia naik macam ni, anda tak pergi manage dia naik. Lepas tu rupanya ini jadi benda lain dan dia buat macam ni kan. Dan ini konektor dia. Sini konektor dia. Anda tak letak stop loss, tak letak apa, biar je dia turun balik. Faham? Anda nak trade kepada satu sistem. Jangan pandai trade. Jangan pandai trade. Buang cerita nak kejar profit tu. Siapa tak nak profit kan? Kan kalau saya pun, kalau dululah saya tak mengikut kepada satu sistem, saya pun tekan kat sini, tunggu kat sini, dia naik dah. Mana boleh? Tekan. Ni dah, start lah kita kata, ini engulfing lah, ini kita buat trend line lah, cari sebab untuk nak entry. Padahal teknik tadi tu tak pakai benda tu. Benda-benda macam tu buang. Okey. DEX saya ini tak nampak kat mana. Ini tak nampak. So, saya katakan ini dia punya konektor. Kalau kita tengok RSI, nampak konektor dia dekat situ. Okey, sini dan sini. Itu tak, saya takkan enter benda macam ni. Tak nampak. Tak nampak kat mana konektor dia. Topik Japan. Seperti kita ceritakan tadi, kita ada few areas dia, Tokyo dan lain-lain yang lockdown balik. Dan ini menyebabkan kita ada Japan punya pasaran saham jatuh. Topik 5 wave ke bawah dalam flat. Jadi mungkin dalam flat ataupun A, B dan C. Ni saya tengok dia lebih 1618. Okey, ni masih lagi dalam zigzag. Okey, dia boleh jadi flat. So anda tak pergi trade dia. Sama juga dengan apa? Dengan kata tadi dong. Dengan ni, dengan Nikkei. Ini bukan higher high. So correction sini anda tak trade. Kalau dia jatuh lagi. Ini wave 4. Okey. Ingat, anda ada incomplete sequence kat sini. Sini ada incomplete sequence. Itu JP. Kalau itu wave 4, kita akan trade dia. UK 100, saya tak minat. UK 100, arah dia ke atas. Ini dalam equilibrium. Ini dalam equilibrium. Kawasan ni dalam equilibrium. So dia react daripada equilibrium dan dijangka satu lagi high. Itu adalah untuk UK 100. Boleh tak dia buat dalam lagi? Boleh. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 jatuh lagi. Selagi dia atas benda ni, kita katakan dia masih ke atas. Dan dia tidak melangkaui 1. Kalau dia melangkaui 1 kat sini, kita akan buat benda lain. 1 tu ke belakang ni or whatever. Kita habiskan wave 5. Nampak? Kalau ini breakout, break 1 ni, ini mungkin 1. Dan kita habiskan 2 yang lebih besar. Jadi kita betul-betul kat indeks ni tengah kuat ke lemah? Kuat ke lemah?
Ini kita dah ada IBEX baru buka menuju ke arah atas nampaknya. So, kita ada pembukaan market yang lebih positif pada waktu ini. Ada soalan untuk indeks? Kalau Nasdaq buat ke bawah, saya long. Dia tak buat ke bawah, tak apa. Kalau dia naik macam ni. Kalau dia kita terlepas entry 3, sorry. Kalau dia macam ni, kalau dia naik daripada semasa. Baik. Jom. Kalau dia naik dan kita terlepas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia naik, saya biar je entry kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan jadi A, B dan C. Saya biar je. Selagi dia tak break atas ini, X ni. Kalau dia break X, then saya batalkan entry ni. Faham? Ini level dia. Ini level dia. Yang Germany 30 semalam hit stop loss. Ini. Okey, ini adalah untuk apa UVS pula? US. Okey. Ada soalan untuk indeks? Ada soalan untuk indeks? So, anda letakkanlah alert macam ni. Satu alert kat bawah. Kan, kalau dia trigger entry, then anda nak letakkan DE. Satu lagi dekat X. Anda batalkan dan tengok kat atas ni. Kalau ini hit, anda letakkan trigger anda kat satu lagi atas ni. Jadi maksudnya, kalau dia buat WXY, dia naik, tak break atas, 1, 2, 3, anda cari entry bawah lagi. Faham? Kalau dia naik macam ni kan, anda tahu dia tak complete. 1, 2, 3, lepas tu dia naik. 1, 2, 3. Anda tahu ini tak complete, anda tarik Fibo. 1, 2, sini tempat entry. Syarat dia break X ni. So, apa kita cari long? Sini ada momentum sequence. 1, 2, 3, 4. Tu kita cari long. Okey, ini adalah untuk Nasdaq. Okey, Yen Pay kita ada untuk CAT JPY. CAT JPY ni bukannya intraday, saya dah ulang benda ni. Ini H4. Jadi kita tak expect dia ngam-ngam kat sini terus jalan. H1 kita expect dia kena terus jalan. Entry sekarang ni ini adalah untuk H4. So, kalau kita tengok internal, kita masih ada lagi 1, 2, ini masih lagi ke bawah. Expect a bit more float untuk CAT JPY ni. Saya tak cari ngam-ngam kat sini, nak kira Fibo 1, 1, 1, tak ada. Saya letak limit order kat sini, stop loss 10 pip bawah ni, TP ini sebab ini adalah momentum sequence. Dia nak sampai ke bawah ni suka hati dia. Saya tak kira 1, 1, 1, 1 macam tu, tak. Stop loss ni big enough. Kalau kena stop loss lah. Ini jumlah yang saya sanggup hilang. Itu je. Tak dapat anda nak trade bimbang 1, 1, 1, 1. Tak dapat. Sistem tu kata entry, letak. Stop loss, TP, manage. That's it. Anda tak pergi tengok 1, 1, 1, kira saya tak buat benda tu. Tak ada masa aku. Tak dapat saya nak trade macam tu. Okey. Ini CAT JPY yang ni dah lama daripada 19 bulan kita letak kat situ. Okey. Ini adalah untuk CAT JPY. 50% daripada sini kita akan letak BE. 50% daripada sini. B kepada C. Maksudnya 50% wave C itulah. Letakkan alert macam ni. Letakkan kat sini dulu. Okey, jadi kalau price tu naik daripada sini, ada tarik Fibo. Faham? Letakkan dua position kan. Letak dua position, satu BE, satu lagi adalah kepada take profit. Close separuh.
Dia relax. Trading ni anda tak dapat nak fikir kaya besok. Tak dapat. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Market waktu ni tengah correction. Anda pun nampak semua kan, market dia nak up, dia tengah-tengah kat atas tu dia tak belum masanya. Kalau dia break, then kita start trading. Trading kita senang trade. Waktu ni market tengah correction. Either correction ni habis kat sini ataupun further correction down. Saya tak tahu. Okay? Yang saya tahu, ini dalam equilibrium. Dia dah sampai 3 wave daripada ekstrim. Saya trade. 50% third leg, saya letak BE. Itu saja. Lain saya tak tahu. Dia nak cerita Bank of Canada malam ni ke? Dia nak cerita apa ke? Stop loss kat bawah sana. Itu je. Jangan pandai trade. Kan? Hari ni ada Bank of Canada. Kenapa trade Canada dollar? Ya ke? Entah. Kalau dia bagus, dia naik kan? Saya tak tahu. Bank of Canada pun dia orang meeting nak keluarkan apa kenyataan dia kan? Kita boleh kaji ekonomi satu dunia ni. Lantas kita tak trade. Tak dapat. Anda jumpa satu pattern yang anda trade. Itu je. Faham? Saya tak ada cerita news ke apa. Saya langgar je. Kan? Kalau dia kena stop loss, kena lah stop loss dekat situ. Jaga duit. Itu je. Payah pandai trade ni. Jangan, tak payah. Ni tak payah trade sebab ini ada Bank of Canada. Tak dapat. Bila kita nak trade? Lepas tu kenapa Bank of England Bank of England ada makan-makan birthday anak siapa dah petang semalam. Kenapa ada trade GBP kan? Tak ada dalam kalender. Saya tak ada. Kalau tak, bila kita nak trade kan? Kalau kita bimbang news, anda ingat news ni je ada. Try buka benda ni. Ni banyak news ni. Ini Bloomberg ni. Macam-macam news ada. Topik stamps. Baru kita cerita. Virus tadi. Kan? Kalau kita nak bimbang semua news, tapi bukan saya kata jangan tahu news. Trade sistemnya kan. Saya, bukan apa saya bising ni. Saya dah terima mesej. Kenapa masuk JPY? Kenapa? Tanyalah dalam grup. Anda tak dapat, anda ingat news tu ada kat Forex Factory je. Tak ada, banyak lagi news lain. Kalau anda bimbang nak trade ini sebab ada dekat Forex Factory news ni kan. Mana dapat? Tak dapat. Tu Rusia dengan Ukraine tu mungkin nak berperang kan. Tak ada pun. Tak ada dalam Forex Factory. Carilah dalam Forex Factory. Tak ada. 100,000 dilaporkan tentera Rusia berada dekat sempadan Ukraine. Laut Hitam apa semua kan. US pun dah bising. Ni benda-benda dia lah. Ada dalam Forex Factory? Tak ada. Apalah. Okey. Ni USD JPY berada dalam kawasan support. Ni berada dalam kawasan support. So I'm expecting untuk yen pair mula kat tu yang cat JPY tadi. USD JPY. Ini mungkin bukan daripada, ini sama seperti saham tadi, indeks tadi melonjak ke atas. Kita ada, ni contoh ni lah. Ini contoh market dynamic lah. Ini kita ada USD JPY yang dah sampai area support. Nampak? Dia dah sampai equilibrium. Ni area equilibrium dia. Okey. Dan kita tahu pada masa yang sama kita ada untuk dolar indeks ni, dia pun sampai. Nampak? Dolar indeks. Dolar indeks. Ni belum sampai. Ni sampai. Satu. Ni dah sampai. So, kita jangkakan untuk dolar indeks ke atas, dolar ke atas, USD JPY ke atas, dan kita jangka untuk apa? Untuk indices pun ke atas. Kan? Ni semua cerita dia satu. Ni pun kita jangka ke atas.
ini ke atas, USD JPY sampai, semuanya sampai pada waktu ni. Ya. Kecuali untuk indices tadi terplay out sikit. Ya. Okey, so cerita dia, adakah pergerakan USD JPY ni disebabkan oleh US dollar kuat ataupun JPY lemah? Okey, tengok kepada indeks punya structure. Yang kita sedang tengok ni, ini kita cerita pasal tak ada wave 3. Ni wave 3 nak habis 4545. Ini bukan indeks punya kekuatan. So jangan terkejut sekiranya kita ada US dollar yang kuat. Ini yang berlaku. Faham? Ya? Kita kata itu tak berlaku sekiranya ini break 1618. Nampak? So, tapi untuk shorter term, anda masih ada view ini. Iaitu, indeks sedang buat 4545. Ini untuk indeks. Ke atas. Okey? Yen. Yen adalah sideways ke bawah. Ini yen. Dolar. Dolar tengah lengkapkan benda ni ke bawah. Ini adalah untuk US dollar. Okey. Sekiranya, saya bagi ini adalah senario 1. Dia color hijau. Sekiranya kita ada dolar yang buat benda ni ke atas. Sekiranya itu berlaku, dan indeks akan buat yang tak jauh sikit. Yen, ini yen sebagai single currency akan naik macam ni. Maksudnya euro JPY akan jatuh. Ini yang saya sedang tandakan dalam chart. Okey, apa yang dalam equilibrium USD JPY, apa yang dalam equilibrium dollar index. Anda tengok instrumen-instrumen tu. Okey, sekiranya view 2, ini yang saya sedang tandakan dalam chart. Maksudnya untuk yen pay ke atas, indeks ke atas, dolar pun ke atas. Tapi yen lebih sideways move. Okey, ini yang sedang saya tandakan kat dalam chart. Sekiranya kita ada USD ni break out 1618. Okey, apa akan jadi kepada yen? Apa akan jadi kepada yen? USD JPY akan jatuh. Okey, disebabkan oleh bukan yen kuat. Kalau itu berlaku, yen akan balik bermulakan sideways. Faham? Masih lagi lemah. Indeks ke mana? Indeks akan extend. Faham? Indeks akan extend. Yen akan sideways. Ini dua view. Saya boleh tambah ada satu lagi view. Tapi ini dua view yang utama. Probability semasa untuk yang hijau, probability path 1 is equal to 60%. Kalau tanya saya berapa persen, ini 60%. Saya ambil yang lebih tinggi probability. Path 2 yang merah ni, sekiranya US dollar break, itu path 2 is equal to 30%. Kita ada senario lain 10%. Ada lain-lain, 5% lain-lain. Tapi dua ni adalah yang higher probability. Okey. Untuk view semasa, saya masih lukis yang ini. Sekiranya US dollar index breakdown ke bawah, kita akan tukar kepada path 2 di mana index extend, yen pair akan naik tetapi lebih sideways, dollar pair akan mencanak. Kalau itu berlaku. Dan kita akan ada extension wave 3 dalam sini.
extension wave 3 dalam ni. 3 ni, ini akan jadi 3, 4. Faham tak? Birunya 3, 4, ini naik. Ini 4 biru. Boleh? Saya cuma alih je. 3, 4. Ini 4 biru. Dan kita extend lagi. Wave 3 kita extend lagi. Ya. Dalam ni akan ada wave 3. 3 biru kecil tu. 1, 2, 3 lagi. Dia akan extend lagi. Kalau dolar lemah, US JPY ke bawah, kita bukan dalam indeks dynamic. Kita dalam fixed dynamic yang extend. Fixed dynamic extend. Faham? Kalau itu berlaku. Kalau itu berlaku, dan gold apa semua ni meriah. Gold akan mencanak. Dia akan break out atas ni. Dia akan break out. Dan ini jadi 1, 2, 3, 4. Tak ada dah ke bawah. Gold tak ada ke bawah dah. Okey? Gold tak ada ke bawah dah. Kalau dolar break out 1618. Anda perhatikan ya, USD JPY ni, anda perhatikan, ni adalah yang penting pada waktu ni. Anda perhatikan USD JPY. Faham apa yang anda perhatikan untuk itu berlaku? Ya, anda perhatikan USD JPY. Ya, 1618 dekat sini. Letakkan alert dia. Dan anda perhatikan dollar index. Okey, sekiranya dia break 1618. Kita dekat-dekat, kita dah ada some instrumen yang menunjukkan benda tu tau. Kita ada NZD US dollar kan break out. Faham? Okey. Jadi untuk yen pair kita dah ada CAD JPY. Saya ambil CAD JPY sebagai cara saya untuk nak masuk dengan agresif. Biarpun ada nampak, saya tandakan lain-lain ni ke bawah tau. Kalau ikut saya tak trade Euro JPY, CAD JPY ni. Ini disebabkan oleh market dynamic. Ini masih ke bawah Euro JPY. Euro JPY masih ke bawah. Kalau kita lihat kepada semasa naik ke atas dulu, tapi time frame yang kecil GJ pun sama. Sini ada 1, 2, lepas tu 3, 4, 5 ke bawah. Saya ambil risiko, biarpun saya katakan AUD JPY masih lagi ke bawah. Saya ambil risiko dengan CAD JPY. Sebab CAD JPY kita ada sequence yang nampak. Saya trade yang ini. Boleh tak AUD JPY ni habis dekat sini? Boleh kan? Dia habis kat sini. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Dan kita habiskan, faham tak? Ini 4, ini jadi 1, 2, 3, 4, breakout 5. Boleh kan? Ini boleh berlaku tau. Sekejap kan, saya tengah tunggu kurier. Faham apa saya masukkan? Ini masih boleh buat benda ni. Saya sedang tandakan segitiga dan habiskan wave 3. Ini mungkin berlaku. Dan kalau dia batalkan RSI belakang ni, ini wave 3 lagi. Jadi untuk semasa saya tandakan macam ni sebab anda tengok RSI dia. RSI dia tak ada breakout, tak ada apa. Jadi kita dapat tandakan dia sebagai segitiga. Okey, jadi pada waktu ini saya masih tandakan macam ni. Faham apa yang kita tengok daripada sudut besar? Ini mungkin wave 1. 1, 2, 3, 4, diagonal 5. Itu masih boleh berlaku. Tapi kita ada CAD JPY memberikan kita peluang untuk nak masuk awal kat market. Risiko dia ini kena stop loss.
Ini kena stop loss. Tapi apa pun setakat ini kita ada price yang bertahan dalam situ untuk KTP. 50% daripada itu kita akan letakkan BE. Faham? Kalau kita hit big, kalau dia pergi kita hit big, kita masuk awal dalam pasar. Kalau dia kena stop loss, kita tahu market belum sedia. Seperti yang kita tandakan. Itu caranya. Okey. Dollar index, ingat, kalau ini breakdown ke bawah dan anda ada dolar yang lemah, dan seperti yang kita katakan tadi, dia akan ikut path yang merah ini. Kalau dolar buat satu lagi ke atas, dan yen akan sideways, dan indeks akan buat correction yang lebih besar. Okey, 45 dan correction yang besar. Itu adalah untuk ini. Seperti yang kita tandakan. Itu bermaksud untuk U-shape masih ada lagi ke bawah. Di 3 ini buat 4 dan ke bawah. Ini 3. Ini 3. Ini kita jangka 4 dan kita jangka ke bawah. Ini adalah untuk U-shape. Okey. Euro US dollar sama. Kita expect one more high. At least one more high. At least one more high. Okey, ini kalau ini pun breakout. Kalau ini pun breakout. 1618, that's it untuk US dollar. Ini saya letak ngam-ngam. Kita ada few instrumen. GBP sedang melakukan yang sedikit disebut 4 kepada wave 5, melengkapkan. Semua satu cerita, semua sama. Semua sama. Tapi cerita dia, kalau GBP ni breakout ke atas, tengok ni. 1, 2, sini boleh break 1618 tau. Kalau ini pun break 1618, GBP pula tu bukan yang lower volume. Lower volume macam NZD. Saya akan tukar. Waktu ni saya nak tukar, tapi saya tak dapat nak tukar. Sebab baru NZD yang break. NJ yang break. Lain tak ada. Itu masalahnya. Dan kita nampak dia react. Contohnya macam AUD US dollar kan. Tak sampai 1618. Sikit lagi. 1, 2. Tak sampai. Dan dia boleh jatuh. So, sebab itu saya tak tukar dia. NZD. Kalau setakat cerita 1618, ini lebih 1618. A, B, ini lebih. Ini lebih 1618 tau. Saya biarkan lukisan macam ni sebab saya tak nak lukis untuk anda benda ni. Dia boleh buat benda ni. 1, 2, 3 A, 1, 2, 3 B, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak nak lukis benda tu. Tak cantik. Tapi faham kan ya? Apa lain cara lukis dia? Boleh Fikri? Dan ini memulakan 3 wave ke bawah. Memulakan 3 wave ke bawah. Sebab saya tak nak lukis benda ni. Kalau tak, ini rupa dia. Tak cantik. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin weekend saya buat. Faham? Jangan kata, oh ini 1618 dah, salah tadi. Tak. Sebab lain-lain, kalau saya boleh come up dengan Elliott Wave punya lukisan. Kalau setakat Elliott Wave. Tapi, ini salah satu clue, kalau dia breakout atas lagi, saya tak dapat buat apa tau. Saya tak dapat jadikan ini sebagai, sebab dia akan jadi macam ni. Dia tak dapat. Tengok jumlah lekuk dia. 1, 2, 3, 4, ini bukan high, 5, 6, 7. Kalau dia breakout ke atas lagi, dia ada berapa lekuk? Dia jadi 9, 8,
9. Kalau dia breakout ke atas lagi, dia jadi 9. 9 adalah apa? 9 adalah motif. Kalau korektif, 3, 7, 11. Kalau dia 9, breakout high, 1, 2, 3, anda long. Kalau dia breakout high, kalau dia tak breakout high macam ni, anda tunggu 5 wave. Faham? Don't worry about apa dia lukis ni. Saya tak, kalau dia 9, dia turun 3, membetulkan struktur belakang, 5 wave breakout, 3 kita long. Tak ada dah US dollar punya ni. Sebab itu saya tak tukar lagi. Itu sebabnya saya tak tukar lagi. Itu sebab utama dia lah. Okay? Jadi kalau itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Tak boleh kata correction. Nampak macam mana guna benda tu? Jangan risau apa yang Zul lukis benda macam ni. Jangan risau benda tu. Itu cuma edit wave. Kalau dia buat breakout high satu lagi, kita buat kerja lain. Kita tunggu 3 wave. Kita tunggu 3 wave, dan kita buat benda lain. Pada waktu ni tak. Faham? Pada waktu ni tak. Sebab dia masih 7 wave. Sebab tu saya tak tukar. Faham kenapa saya tak tukar dia? Okey, UCAT pun sama. Pada waktu ini baru 3 wave. Nampak tak? Daripada bawah ni, dia baru 3 wave. Sebab tu saya confident masuk KTPY. Kalau ini 5 wave, saya tak berani masuk KTPY. Ini 3 wave. Biarpun anda kata, oh ni bang, tapi ni dah lebih 1618. Betul? Dah lebih 1618. Ini buat wave 3, 4, 5. Betul? Betul, saya setuju. Saya pun lukis ke atas. Okey? Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada kekuatan US dollar. Saya setuju. Tapi boleh tak saya lukis ini sebagai A, B dan C? Boleh tak saya lukis ini sebagai A, B, C sebagai flat? Even kalau dia buat satu lagi high. Boleh kan? 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Benda-benda macam ni lah. Sebab itu bila sideway market, anda tak trade. Anda cuma trade bila incomplete sequence dengan momentum sequence. Dan korektif daripada high-high. Anda tak pergi trade semua lekuk. Okey, itu you can. Dan ini adalah untuk ZN. ZN saya mula tandakan ke atas. Ini adalah sama dengan kekuatan US dollar. Dan ini dah sama dengan gold punya penurunan. Ini sama dengan gold punya penurunan. Ini gold. Ini. Dan ini. Faham? Dan ini. Kenaikan. Okey. Jadi, sekiranya ZN ni, okey, naik ke atas lagi, breakout 1618 dia, itu memang gold mencanak-canak, dolar memang pengsan habis. Kalau ini, tapi ini membenarkan saham naik. Faham? Ini membenarkan saham naik kalau dia jatuh macam ni. Sebab tu saya masih pegang dolar tu masih kuat. Sebab ini masuk dalam equal leg dia. Ni sekarang ni masuk dalam equal leg dia. Ni adalah US 10 years. Ni masuk dalam equal leg dia. Ini berada dalam equal leg dia. Ni. Okey. Jadi kalau ini jatuh, itu sama dengan yield naik. Ini harga. Ini bersama dengan yield naik.
Yield naik, saham jatuh pada waktu ni. Saham jatuh. Okey. Dolar kuat. Yen lemah. Dan gold. Gold jatuh. Faham? Kalau ini berlaku. Okey. Itu yang sedang kita tandakan dalam chart. Nampak tak kenapa saya belum tukar semua ni? Ada duk tanya, Zul, kenapa tak tukar dolar kepada lemah? Saya tak dapat sebab benda-benda macam ni. Kita nampak dolar, ini adalah sama dengan dolar punya, ni ABC kan? Ini sama dengan dolar punya ABC ke bawah. Ni sama. ABC ke bawah. Sama. Okey, itu adalah sama dengan gold buat ABC ke atas. Jadi kalau ini dah sampai tempat dia. Dolar indeks dah sampai tempat dia. Gold pun nak sampai gold pun nak tengok gold ni. Ni adalah gold, tapi dia dalam flat Tengok gold. Gold pun dah dalam area equilibrium. Nampak? Keseluruhannya satu market dia dalam kawasan equilibrium. Bukan hanya dolar pair tadi kan. Nampak? Anda berada dalam kawasan, kalau dalam erti kata lain, anda sama dalam overbought ataupun oversold area. Kita nak tengok sama ada dia continue. Kalau dia continue lebih 1.8, then trend berlaku. Pada waktu ni, everything dalam kawasan support ataupun resistance. Semua. Anda pergi tengok apa pun, semua. Dolar, semua berada dalam area tu. Semua. Euro crosses, semua ni. Everything. Okey. Apa pun, ada setup, saya trade ini. Ada setup, saya trade ini. Dia tak balik, nak buat macam mana? Itu je. Okey, saya save dahulu. Market Outlook. Download dekat situ nanti, dekat Discord nanti. Dia kena stop loss lah, nak buat macam mana. Tak ada, itulah guna stop loss. Itu trading. Yang jenis tak reti loss tu yang bahaya. Okey, jadi kita punya ni masih lagi baru 5 entry. R multiple kita masih lagi dalam keuntungan. Ekspektasi rendah 0.06. Ni baru 5 entry. Jadi kita run lah sistem tu. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam selepas iklan.